Hello, hi, Assalamualaikum, and welcome to the Wazan and Mukrish Podcast episode 1. Thank you for sudi mendengar our very first podcast hari tu. Hopefully dapat fill your blank empty day by hearing us talking about literally anything. Update for our podcast right now, bukan sahaja korang boleh dengar podcast kita orang ni dekat Spotify, malahan korang juga boleh dengar dekat Apple Podcast dan juga di YouTube. Alright, kalau korang tengah dengar sekarang ni, yes, our voice berbeza sedikit because currently we are doing virtually, and also currently kita orang dah ada team. So shout out to Daniel Hakim and Khalis Azri for helping us for today's episode. So, shout out juga untuk kawan aku yang tolong kita orang buat Mhm. intro and outro sound. So, Mhm. shout out to Alif Aikal. So, nanti kita akan tulis lah nama-nama IG diorang dekat description lah untuk Dekat kira post macam itu. kredit untuk diorang sebab tolong kita kan. Yes. Yes, So, betul tu. ya, kita orang macam mana untuk episod kali ni Hello. kita nak improve lah sikit daripada Yes. episod 0. Cuba improve. Sebab episod 0 tu dia Mhm. sebab introduction je and kita orang macam baru nak start. So kita Mhm. orang macam belajar dari kesilapan dia macam untuk improve untuk korang juga, untuk korang dengar. Yeah, betul So tu. kita orang akan buat lagi better lah lepas ni. Mhm. Macam bukan untuk episod 1 je, episod 2 nanti kita orang akan improve lagi, Akan lagi better dan akan lagi better. better. So hari ni Yes. kita nak cakap pasal apa, Mak? Sebab Hari ni, aku mhm. aku adalah buat question Betul. dekat Instagram. Betul. Macam tanyalah pendapat macam orang-orang pendengar yang Mhm. pendengar kita Mhm. nak cakap pasal apa. So Mhm. aku kira banyak jugalah dapat daripada pendengar-pendengar kita. So diorang nak kita cakap pasal life, Mhm. pasal love, Wow. pasal how to stay positive masa MCO. Okay. Nice. Very interesting topik Very yang kita interesting. boleh sembangkan pada podcast hari ini untuk Hmm. today's episode. Kan? Betul tak? Betul juga. Tapi Kan? bagi aku tajuk ni macam general je. Mhm. And maybe kalau aku cakap benda ni, Mhm. dia sebenarnya daripada pandangan akulah. Yes. Daripada pandangan aku, daripada aku punya pengetahuan akulah. Mhm. Apa yang aku lalui semua. So Hmm. basically kalau korang dengar apa yang aku cakap ni, kalau korang nak terima, korang boleh terima. Kalau korang macam benda ni apa salah ni. So just jangan ambil lah benda ni. Sebab Buat. ini daripada pandangan aku. Yes. Dia macam disclaimer, this is our own personal opinion. Tak ada kena-mena dengan orang lain. Gitulah. Yes. So, So untuk aku rasa kita boleh start dengan tajuk yang live. So, aku rasa untuk live, aku rasa semestinya lah setiap individu, setiap insan di muka bumi ni, setiap orang mesti ada like jatuh bangun dia kan. Betul tak? Like, betul. macam Fall and rise lah. yes, fall and rise. So, aku rasa kita boleh start dengan tu. Okay. Boleh start Boleh betul lah, fall and rise Ah. pasal kehidupan aku. Sebab ada juga yang tanya, cuba ceritakan jatuh bangun kau, Mal. Oh, ada? So ada Okay. ada yang minta benda tu. Oh. So macam kalau aku nak cakap pasal jatuh bangun aku, sebenarnya ada lah. Tapi kalau nak kata bangun tu sebenarnya nak kata dah bangun macam dah kata Dah ke atas pun belum lagi? dekat atas pun belum lagi. Belum Dia lagi. dekat tengah-tengah lagi. Tapi kalau nak cerita macam mana aku dah sampai tahap ni, maybe aku boleh lah share sikit kan. So kiranya kau masih lagi mendaki lah sekarang? Masih lagi mendaki. Tapi aku pernah juga di bawah. Pernah juga? Pernah jatuh sekejap lah? Pernah jatuh lah. Pernah jatuh dalam tempoh yang agak lama lah. Bukan agak lama lah. Orang kata
proses untuk naik sampai sekarang tu Mhm. kira lama jugalah untuk aku sampai ke tahap ni. Banyak proses dia lah. So, Faham, faham. untuk aku ceritakan jatuh bangun aku and sampai sekarang apa apa ni, macam mana nak cakap, Mhm. apa diri aku sekarang, siapa diri aku sekarang ni, Mhm. dia banyak banyak proses yang aku lalui. So, mula-mula dulu masa aku start, aku dah habis form 5 lah kan, orang kata dah habis Aha. SPM, dah habis sekolah. So, aku ter ter ter-involve dengan satu minat baru. Sebab Mhm. masa sekolah dulu, aku adalah student sport science. Sains Oh, sukan lah. saya Ah, sukan. Sains sukan. So, Mhm. aku adalah seorang student sains sukan yang mana minat aku dulu sebenarnya macam cita-cita lah. Cita-cita Ah, dulu kalau cikgu tanya cita-cita nak jadi apa, aku cakap aku nak jadi atlet. wow. Tapi bila dah habis sekolah, aku tahu limit aku tak boleh nak tak boleh nak jadi atlet sebab disebabkan tertentulah, maybe sebab Hmm. aku tak berbakat ke apa ke. Tapi Hmm. masa sekolah dulu aku banyaklah kira try jugalah untuk Hmm. pergi dengan jauh. So Hmm. bila dah habis sekolah ni, aku rasa aku tak boleh pergi. Aku rasa aku tak boleh pergi jauh. Kira macam Hmm. aku tahu limit aku. Aku dah cuba tapi tak boleh. And Faham. aku tak terdedah dengan untuk pergi lagi jauh lah. So, aku Hmm. cuba cari minat baru. Aku cuba fikirkan apa aku nak jadi ni. Macam aku dah habis sekolah, aku nak buat apa ni. Hmm. Kan? Kalau aku apply university, aku nak apply apa. So, bila dah habis sekolah tu, aku terfikir yang aku adalah macam bila kita scroll IG ke apa ke, lepas tu aku tengok lah macam ada seorang fotografer ni kan. So macam Hmm. dia selalu tak gambar apa semua cantik-cantik. So macam Hmm. dari situ timbulnya orang kata perasaan aku macam, oh nice juga ni. And aku time tu pun dah ada kamera. Walaupun Aha. macam kamera biasa kan. So Aha. dari situ aku macam, why not aku cuba explore benda ni. Mana tahu aku sebenarnya ada bakat ke apa ke, kan? Faham. Kalau tak ada bakat, maybe aku boleh belajar. Sebab benda ni dia macam bukan bakat je lah, tapi orang kata minat Mhm. dari segi kau punya knowledge pasal fotografi ni. So Hmm. aku cuba explore. So start daripada situ aku macam letak satu orang kata satu mindset dalam diri Mhm. aku yang aku macam okey aku nak cuba benda ni, aku nak buat betul-betul. Aku nak serius buat benda ni. Hmm. So mula-mula bila aku buat tu of course lah sebab bila baru baru ada kamera, baru baru buat benda ni, baru explore, of course lah kita macam tak pro sangat kan. Betul, betul. Knowledge aku tak banyak Masih lah lagi time tu. zero Ah, lah ma macam tu. Masih lagi zero lah, memang betul-betul zero lah. Faham, Bila faham. masa aku start tu betul-betul zero. Aku macam bukan daripada sekolah lagi. Memang bila dah habis sekolah tu, knowledge aku pasal fotografi adalah zero. Mhm. So, bila aku start tu, aku tak start dengan digital camera. Aku start dengan mobile. So, Faham. bila aku Sebab start kau dah dengan ada phone kan? Macam tu kan? aku dah ada phone. Aku ada digital camera, tapi macam apa ni, Dia aku tak lain aku lain tak tahu. medium. Medium lain and aku tak tahu nak guna tu macam mana. Nak Faham, guna faham. cara proper tu kan tak tahu kan. So why not aku explore dengan mobigraphy dulu. So Hmm. bila aku mula explore mobigraphy ni Mhm. and aku explore lah. Aku pergi tangkap tak gambar macam-macam lah. Pergi KL lah, macam aku pergi KL seorang-seorang aku tak gambar. Lepas tu macam Hmm. aku ajak member-member aku pergi KL, aku tak gambar diorang. Aku Mhm. tak gambar macam-macam lah, scenery and everything Hmm. lah. Dia macam basic-basic punya gambar kan untuk Mhm. explore fotografi ni. Mhm. So mula-mula tu bila aku macam post lah kan, bila aku post apa semua ke, start dari situ macam sebenarnya ada je orang kata haters-haters lah orang kata kan.
yang macam kutuk aku apa semua bila aku start buat fotografi ni. Ada yang kata macam, gambar kau buruk ah, and edit kau tak lawa. So benda-benda tu of course lah, macam Yalah. orang yang baru mula and kau dah terdedah dengan haters-haters macam tu, and Itulah tu. kau tak ada support. Mhm. So dia akan rasa macam of course lah kita down Betul-betul. sebab kita tak ada support. So tapi aku macam kuatkan diri aku lah. Aku kuatkan Kau diri kau aku. kau keep trying lah. Aku keep trying je, aku keep trying sebab aku tahu macam apa sekalipun yang kau buat mula-mula tu mesti tak berjaya kan. Mesti akan ada fail dia lah. Bila kau tak fail, kau susah nak berjaya. Betul? Itu macam pada pandangan aku lah masa tu. So aku Betul. keep trying, aku keep explore and aku banyak lah macam bila aku ada start buat job macam job tak gambar, sebenarnya aku letak harga tu murah je. Aku letak harga tu murah dalam macam adalah macam untuk job-job tepi lah orang kata kan, job part time kan. Sementara nak apply universiti tu aku adalah buat job macam tarat gambar kelas ke apa ke. So macam aku minta RM10 satu kepala je, macam tu lah kan. And macam orang terus macam aku, mahal ni. And macam gambar kau dah lah tak lawa. And gambar kau macam, bukan tak lawa, gambar kau macam dah lah biasa-biasa je. Lepas tu macam kau minta mahal. Tapi macam bagi aku, benda tu murah je. Memang murah kan. Ya. And orang tu cakap mahal, and orang tu cakap aku ni tak gambar, tak ada sijil lagi. Faham tak? Faham? Tak gambar, tak ada sijil lagi. So macam, aduh aku pun, kalau tak nak cakap je lah tak nak kan. Itulah tu. Kalau nak kenapa kau panggil aku, lepas tu kau cakap macam-macam Kau dekat dah aku. komplain. Kau komplain. Faham? So aku rasa benda-benda itulah sebenarnya mengajar aku. Tapi adalah member-member aku, yang member rapat aku, ada yang support aku macam Ada kau yang just support. go je. Kau Buat je. boleh buat benda ni, kau buat je. Kau explore je. So start dari situ aku macam explore lah dunia fotografi ni. Bukan mobile je, tapi digital sekali. Filem pun sama. So sekarang filem bersama. Tapi time tu aku tak belajar lagi lah, tak tahu lagi lah filem Tak kan. tahu lagi. Just basic je, basic digital camera yang macam orang selalu guna, and mobile. So start daripada situ aku pergi kelas, macam pergi kelas mobile, belajar macam mana basic Ambil fotografi gambar. kan. So dalam proses tu pun aku banyak jugalah keluar duit kan. Beli equipment walaupun Sebab hobi fotografi ni mahal sebenarnya kan? agak mahal. Tapi macam aku tak kisahlah pasal duit. And family aku pun support. So macam family aku tu macam invest je dekat aku sebab family aku support aku. Family aku tahu aku boleh buat. Kalau kau minat, kau teruskan je. And aku pun memang betul-betul minat dengan benda ni. So aku expose diri aku dengan dunia fotografi ni. Macam aku pergi kelas, and aku pergi shoot dekat mana-mana ke kan, dekat sekitar-sekitar kawasan rumah aku, dekat KL, macam dekat tempat-tempat lain lah. So aku rasa itu adalah saat aku jatuh and aku rise lah orang kata. Faham? Aku masih steady lagi time tu. Aku ada rasa down, ada rasa nak stop, ada rasa nak give up. Tapi aku cakap dekat diri aku yang aku boleh buat benda ni. Just sabar je, jangan dengar cakap orang, buat je. Walaupun knowledge aku time tu tak banyak. So bak kata Andika, adalah pergi mampus dengan mulut orang. jangan masuk Andika dalam podcast ni. Jangan. Jangan. Tak boleh. Kau tahu dah sponsor kita ke, Mal? Tapi ayat Andika tu sendiri, tapi kalau kita dengar betul-betul ayat dia tu memang betul lah. Pergi mampus mulut orang. Tapi itu dalam bahasa kasar lah orang kata kan. Tapi just fuck the fame lah. Fuck the fame. Okay. Fuck the fame. Apa orang cakap dekat kau, benda-benda buruk yang macam benda-benda negatif,
Kau just Aha. buang je, kau just tolak tepi. Kalau kau boleh belajar daripada benda negatif tu, kau Aha. belajar. Yes. Kalau benda positif orang bagi kat kau, kau ambil lah benda positif tu kat kau Betul, supaya macam kau punya diri kau tu ada rasa semangat lagi nak buat benda tu. Betul. So untuk kau stay positif lah Betul. untuk belajar something tu. Tak kisahlah. Ini macam general tau. Macam cerita aku ni, korang boleh pakai bukan je macam kau nak jadi fotografer kau boleh pakai apa yang aku cakap ni. Apa? Tak kisahlah kau buat apa-apa sekalipun, kau nak belajar apa-apa sekalipun, bila kau minat, kau rasa benda tu seronok bila buat, just buat. Tak payah dengar apa orang cakap, negatif semua tolak tepi, kau ambil yang positif je. Betul. So itulah bagi aku. So after that, aku macam bila aku dah okay sikit, aku dah explore, aku dah rasa macam okay, aku rasa benda ni boleh masuk dengan aku. Aku rasa benda ni boleh jadi satu kerjaya untuk aku. So after tu aku apply lah. Aku apply universiti yang sekarang lah. Ya. Yang aku still belajar sekarang, which is UiTM. Aku apply course fotografi. Aku letak nombor 1 sekali. Sama. Masa apply tu aku letak nombor 1 sekali sebab ini yang aku nak jadi. Betul. Eh. Faham. So alhamdulillah first choice aku tu dapat. So kalau korang dengar episod 0 ni, boleh tahulah perjalanan aku dekat UiTM ni kan macam mana, masih interview, masih dah masuk sampai sekarang lah. So sampailah sekarang, aku still lagi belajar. Aku tak rasa diri aku dekat atas. Tapi aku sebenarnya still mendaki, still learning how to be professional photographer yang ada certificate, yang ada sijil. Betul. Sebab aku dah macam sebelum ni orang cakap, kau tak ada sijil, lepas tu kau nak buat job apa semua. Itulah tu. Faham. Sekarang aku dah ada sijil, kau tak boleh nak cakap apa dah. Kau tak boleh nak cakap apa dah. Sekarang aku dah ada sijil. Aku tahun ni last, InsyaAllah kita habis diploma kan Man? Kita habis diploma dalam tahun ni. InsyaAllah kita dah ada diploma in photography. And aku harap apa yang aku belajar dekat universiti ni macam boleh pakai lah untuk boleh apply di luar sana. Untuk apply di dunia luar, di dunia nyata. Di dunia nyata. Yang boleh pakai masa kerja nanti. Aku harap macam tu lah bila kita dah habis diploma nanti, and maybe kalau ada rezeki sambung degree lah, ataupun macam kalau dah dapat kerja terus kerja ke, ataupun kerja sambil belajar ke, kita tak tahu lagi. Tak tahu lagi in future. Kita just follow the flow lah. Follow the flow je. So aku rasa untuk cerita fall and rise aku, itulah dia. Okay. So kalau kalau aku pula lah fall and rise aku. So actually masa sekolah aku bukan orang yang macam biasa sekolah kan ada yang macam budak-budak yang sports kan, ada budak yang pandai sukan, ada yang pandai akademik semua. Aku bukan sport pun tak, akademik pun tak, macam orang biasa. Tapi masa tu aku rasa kita masa umur-umur tu aku rasa semua orang sedang mencari passion tau, sedang mencari minat, apa benda yang kita boleh minat dan kemungkinan boleh jadi satu kerjaya pada masa depan, betul tak? So mula-mula aku standard lah, boys kalau tak main bola bukan boys. Tapi aku bukan jenis yang bersukan. Tapi you know, aku cuba. So aku pernah apply masuk kelab bola. Wah. Pernah apply. First time ni dengar main bola ni. Aku pernah apply masuk selection kelab bola. Tapi tak dapat sebab aku bukan jenis yang bermain bola kat sekolah. Lepas tu aku apply masuk team badminton. Team badminton selection pun tak dapat sebab yalah ada yang lagi better kan.
Okay, it's Mhm. okay. So, aku dah macam alright, untuk sport aku rasa aku boleh stop kat situ, aku nak cuba lain pula. So, aku, berminat dengan chess dan aku Hui, juga lain pernah macam kau punya explore mah. masuk tournament chess tau. Tournament chess? Tun punya peringkat. Hui, Ah, gila. tapi tak masuk final, tak apa, Oh, tak layak lah. tak So, pergi aku jauh macam lah. tak pergi jauh, macam terbantuk kat situ je. So, Faham? along that way my parent macam dorang support tapi dah macam dah terlalu banyak kali like tak jadi, terbantuk tak jadi. So, macam, macam tu tau. Faham? So, masa tu dah after that macam tak tahu dah nak minat apa, macam follow the flow, ikut je apa yang ada depan mata, buat saja tak tahu kan. Mhm, So, faham. um, so okay ni, before aku like start main fotografi, aku pernah baca surat khabar, alright. Mhm, Surat khabar tu ada top 10 list kerjaya yang boleh dikatakan berjaya dekat Malaysia mhm, ni. mhm. So dalam list tu ada fotografer, Okey, ada aku baru tahu fotografi sebenarnya. dan fotografer. Okey, masa tu aku baca paper kat sebelah ayah aku. Aku cakap kat ayah aku cakap, "Ayah, fotografi ni kenapa dalam list ni?" Sebab bagi aku time tu, fotografi ni macam tu je, Ah, biasa-biasa, ah tak ah ada ah. macam tak ada macam future yang cerah. Dia macam Ah, faham sampai faham situ je lah. Ha. faham. So, aku sampai sekarang aku ingat benda tu. Sebab apa? Sebab sekarang aku buat benda tu. Aku pernah untuk fotografi dulu, Mhm, tapi sekarang aku buat fotografi. So, macam mana aku boleh like mula fotografi ni, aku, apa, aku ambil gambar for friends kan. Kita bawa kamera pergi sekolah dan semua. So, mhm, ambil gambar rasa macam, macam seronoklah ambil gambar kawan-kawan ni kan. So, mhm. aku macam bermulalah minat. So, mulalah belajar. Aku time tu dah ada kamera sebab bapa, apa, my dad dia pun minat gak fotografi. So, dia beli kamera DSLR tapi dia macam sekejap je. So, aku pula lah yang sambung dia punya minat dia tu kiranya macam tu. So, Hmm, dah macam minat, aku pun belajar tentang fotografi like basic-basic kan. Macam belajar kat YouTube, lepas tu pergi kelas, apa, kelas tak silap aku kelas fotografer Bro Ramadan Sinclair. Dia ada buat kelas satu hari dekat oh, Bukit oh. Bintang. McD Bukit Bintang. Yang Aku kau pergi pergi dengan kawan Canon tu tak silap aku kau pergi kelas Canon juga kan? bukan, Canon tu, belum lagi. Canon tu aku tak ada ikhlas apa-apa. Oh, okey okey okey. So aku pergi dengan member aku. Lepas tu, belajar, lepas tu ada kontes fotografi by Canon. Masa tu Ah, okey aku okey. join and gambar aku tu menang dan aku rasa that time lah like parent aku like okay macam, okay nampaknya Mawazin ni dia dah memang betul-betul minat fotografi dan dah ada achievement pun dalam fotografi, menang kontes by Canon sendiri. So aku menang kamera Canon EOS M6 tapi aku pakai tak lama lah, aku pakai dalam 3 bulan je sebab time tu aku ada like short of apa macam nak pakai duit, nak beli something yang lebih apa, penting. So Aha. kamera tu aku let go. Oh, Sekarang ni kamera first kau tu kau let go kamera yang first yang aku dapat menang tu aku let go. Aku pakai Weh, sekejap je, gila. tak sampai 3 bulan. Okey, Ah, faham faham faham. aku let go. So, aku rasa start tu lah like parent aku macam faham yang aku memang betul-betul minat fotografi dan dorang like support and push aku sebab yelah sebelum ni kan aku try bola, try badminton, try chess, macam tak Tak jadi kan, jadi? semua terbatut je semua macam sampai situ je. Tapi fotografi ni like so far sampai sekarang lah aku berfotografi, belajar course fotografi. So I think that macam aku rasa masa tu semua orang aku pasti like semua orang masih lagi mencari minat dan sekarang dah masuk U, aku rasa sure lah yang semua orang dah ada minat nak belajar dan sekarang pun dorang tengah belajar sekarang ni, betul tak? Betul? So aku rasa untuk aku punya fault and rise aku tu je lah kot. Aku punya secara ringkasnya lah.
Gitu. Faham. So So, macam conclusion daripada tajuk ni yang aku boleh cakap kepada yang macam yang tengah mendengar ni, Hmm. mana tahu ada yang still bersekolah, still Hmm. dengar, ataupun yang macam baru habis sekolah, belum masuk U lagi, belum apply lagi ke kan. Yang macam baru nak SPM ke. So pada aku macam apa yang korang minat time sekarang ni, korang just follow the flow. So kalau korang kena fikir betul-betul lah. After dah habis sekolah tu, korang kena fikir betul-betul apa yang korang betul-betul minat, yang korang sepatutnya kena plan lah. Orang kata plan to Betul. better. Ataupun kalau kau nak follow the flow je tak kisah. At least janganlah kalau kau follow the flow, kau tak tahu nak buat Jangan apa, terlalu jangan terlalu lama follow the flow tu sampai kau tak ada plan. Nanti sampai bila-bila kau tak ada minat, susahlah macam tu kan. faham? So bila kau dah habis sekolah tu, kau fikir betul-betul apa yang kau nak jadi, apa yang kau minat, kau buat benda tu. Tak kisahlah apa-apa pun. Tak kisahlah apa-apa pun. Kau rasa benda tu boleh buat, kau rasa benda tu boleh menjadi salah satu kejayaan kau nanti, just go. Just go and jangan dengar apa orang cakap. Betul. Tu je. Just cuba dan keep trying. Terus Keep push trying terus. je. Janji ada usaha. Betul. Kalau ada rezeki kau, insyaAllah berjaya. Macam aku pun, aku tak boleh kata aku berjaya sebab aku belum berjaya lagi. Aku rasa diri aku belum berjaya and aku still keep trying, keep learning, keep explore. Harapnya menjadilah. Kalau tak jadi, maybe aku tukar lagi kan. Change lagi. Kita tak tahu in future. Kena keep trying lah. Kita tak tahu future kita macam mana. Tapi yang kita tahu adalah masa sekarang. So Betul. kita kenalah keep explore apa-apa sekalipun. Jangan buang masa tu je lah. Betul. Macam kau rasa kau boleh cuba, kau just cuba. So itulah yang aku rasa conclusion untuk life ni. Sebab kalau nak cerita pasal rise and fall ni macam general lah. Tapi yang aku cakap ni just pandangan aku je. Betul. Apa yang aku lalui and aku secara terbukanya nak share dekat korang semua. Sebab lagipun nak cerita life tu sebenarnya kita baru umur 20 kan, bukannya umur 40 ke 60 ke kan. So Yelah, tapi yang macam tapi orang apa kata yang yang apa yang kita boleh yang boleh share, kita share kan. apa yang boleh kita share, mana tahu apa yang kita cakap ni macam boleh bagi kesedaran kat korang kan. Walaupun Betul. kita orang hanyalah seorang insan yang berumur 20 je. Baru hidup 20 tahun dekat dunia ni and aku sendiri rasa macam aku baru nak kenal dunia. Betul. So itulah bagi aku lah. Hmm. So So aku rasa untuk yang ingin bertahu kan tentang fall and rise kita ni, aku rasa aku harap tu dapat dapat menjawab, dapat dapat membantu dapat menjawab dan membantu korang semua yang sedang mendengar sekarang ni. Alright. So untuk next punya topik topik yang aku kita nak rasa sembang yang ni kita nak santai-santai kan. Okay, kita nak cerita tentang love life kita Love life. Love life. Wish. Berat nak cerita pasal love life ni berat. Kenapa? Tapi dia general. Ah, Tapi dia berat. Faham. Dia adalah satu topik yang general. Hmm. Tapi dia berat. Hmm. Kalau dalam berat macam dalam spesifiknya orang kata dalam relationship kau. Relationship life. Aku risau kalau aku cakap benda ni nanti orang kata ni tak betul lah. Tak apa, Tapi Mat, tak apa. Kita dah cakap dah. Disclaimer, our own personal opinion lah. Tak ada kena dengan orang lain lah. Situ. apa yang aku lalui lah.
So So, kalau nak cerita masa kau start, pasal love, cerita pasal love ni kalau hmm, in specific orang kata dalam relationship lah. mhm, Dalam relationship, love tu sendiri apa yang macam apa how I define love tu sendiri adalah mhm. salah satu komitmen. Komitmen hidup kau. Komitmen, Komitmen hidup komitmen. kau. Faham? So, ya aku tak tahulah nak cakap pasal love ni macam mana kan. Tapi Kenapa? kalau orang tanya, bagi kau love tu apa? Bagi aku, love tu adalah satu komitmen di mana kau kena komit dari segi Mhm. masa, tenaga, duit. Duit tu ikut pada orang lah Faham? kan. Ikut pada orang lah kan. Tapi dari segi masa dan tenaga tu adalah salah satu komitmen kau. Kalau kau rasa kau boleh komit dengan benda tu, Mhm. kalau kau nak bercinta, kau terus bercinta. Just go. Just go for it. Just go for it. So, So, ah, aku rasa kau dalam boleh start lah kot cerita. start Apa cerita pandangan kau? pandangan aku lah. Pandangan kau. Kalau orang tanya pasal relationship ni kan. Hmm. Setiap orang yang kau jumpa tu, Mhm. contoh kira macam, oh aku suka dia ni lah. Hmm. Kan? Aku nak try dia ni lah. Hmm. Setiap, lepas tu dia get along pun dia get along sekali dengan kau. Macam dia pun nak kau juga. Ah. Kan? So bila dah terjadinya pertemuan tu lah orang kata kan, pertemuan Mhm. di antara lelaki dan perempuan ni, aku Mhm. rasa sebenarnya setiap orang yang kau jumpa tu Hmm. mesti Tuhan nak kau belajar sesuatu dari dia. Itu Faham? aku just fikir in In positive positive way. way. Oh, Positive way lah. optimist way lah. Macam tu lah. So setiap orang yang kau jumpa, dia tak Hmm. kisahlah bukan relationship sekalipun dengan kawan-kawan kau ke, setiap Hmm. orang yang kau jumpa dalam dunia ni mesti Tuhan nak kau belajar something dari dia. Tak Faham? kisahlah Faham? sama ada benda tu baik atau Ataupun, buruk. mhm. Ah, Mhm. so kalau benda tu baik, kau boleh belajar something lah dari dia Ya, kan untuk betul diri betul. kau. Kalau Hmm. benda tu buruk, maybe kau boleh belajar dari kesilapan, Mhm. ataupun kau boleh improve diri kau sendiri kalau benda tu buruk. Hmm. So apa yang penting sekali dalam relationship ni, kau jangan ubah diri kau untuk jadi apa yang dia nak. Hmm. Kalau kau nak ubah diri kau, dia bukannya untuk relationship je, untuk Hmm. your whole life. Your whole Betul life. betul. So kau jangan, bila kau dah in relationship, Hmm. kau jangan ubah diri kau jadi orang lain. Jadi orang yang kau tak pernah jadi. Hmm. So just be yourself. And yang paling penting sekali, first thing first, kau kena love yourself. Betul betul. Dia ada certain orang, dia banyak jenis tau. Tapi pada pandangan aku, ada orang yang selfish, ada orang yang helpless. Hmm. So kalau macam aku dulu seorang yang helpless. Orang Hmm. kata macam, okay kau nak benda tu, aku buat benda tu. Faham tak? Faham Kau tau. kau nak cara ni, aku ikut cara ni. Tapi aku fikir yang apa yang aku rasa bila aku jadi seorang yang helpless, Mhm. at the end of the day, aku akan sakit. Sebab aku sentiasa follow je. Follow je orang tu. Orang tu nak apa, orang tu nak aku jadi macam ni, aku just follow. At the end of the day, aku sakit. So, sampailah sekarang, aku belajar something, aku nak jadi selfish. Dia bukanlah selfish yang macam, Macam possessive kan, bukan? bukan macam tu. Bukanlah terlalu selfish sampai tak fikir orang lain. Hmm. Tapi Selfish first, untuk diri sendiri lah. tapi first, aku fikir diri aku dulu sebelum aku Hmm. fikir orang lain. Hmm. Faham? Even macam partner aku sekarang kan,
Macam in relationship aku sekarang, aku fikir diri aku dulu. Hmm. Aku fikir diri aku dulu. Aku tak nak diri aku macam hanyut dengan benda-benda macam ni. Aku tak nak macam aku lost dengan benda-benda macam ni. Aku just fikir diri aku dulu. Aku sayang diri aku. Just love yourself first before you love someone. Yes. Itu apa yang aku boleh cakap lah untuk love ni. So ada juga orang tanya dekat aku, how to keep relationship ni lama, kan? Macam mana tu? So pada aku tak pernah lah selama sangat kan, macam setahun ke 2 tahun ke. Tapi sebelum ni aku banyak belajar lah. Aku sebenarnya adalah seorang yang positif. Aku seorang yang positif. Maybe pada mulanya macam bila aku putus cinta ke apa ke, aku negatif. Tapi at the end of the day aku akan positif, aku akan clear aku punya mind. Aku akan belajar something dari kejadian tersebut. So itu aku. So just kalau macam korang sekarang tengah melalui fasa break off ke, macam dalam toxic relationship ke, aku rasa first thing first yang kau kena buat adalah terima keadaan yang orang tu bukan kau punya. Okay. Terima keadaan yang kau dah tak boleh sama-sama dengan dia. Kau terima keadaan kalau dia dah ada orang lain, kau terima keadaan yang dia dah ada orang lain. Dia pilih orang lain, kau kena terima benda tu. And walaupun kau sekarang in relay, kau tak boleh cakap dia tu kau punya. Faham tak? Sebab kau belum kahwin lagi. Betul. Kau baru relationship je, baru macam in relay, macam couple-couple macam ni je. Kau baru macam tu, kau tak kahwin lagi. So kau cuma jangan anggap yang dia tu kau punya. And apa-apa yang berlaku, kau terima je. Sebab bagi aku like sebelum kahwin kan, all the All the journey lah. all the journey tu dalam sepanjang start sampai kau kahwin, aku rasa tu semua trial je. Kau dalam fasa percubaan je. Kau macam nak tahu je kan. Kahwin tu baru like confirm kan. So itulah betul. So itulah. So macam how to keep relationship ni macam orang kata bertahan ke apa ke. Bagi aku macam apa yang aku buat sekarang, macam kalau ada problem, kau ajak berbincang. Communication, yes. Communication is the key. Itu wow. Nampak? Aku dah, kalau aku nak cakap pasal benda ni, dia jadi deep mah. Dia berjadi ilmiah. Boleh jadi berilmiah. Walaupun tapi aku tak tahulah pandangan orang lain macam mana. Tapi ini macam pandangan aku kan. Pandangan sendiri, yes. Pandangan sendiri. Macam how to keep relationship ni lama is kau kena communicate dengan kau punya partner. Kau kena always berbincang. Berbincang macam mana relationship kau ni. Kan? And bila kau rasa kau tak okay, contohlah kau seorang yang overthinking. And that time kau tak okay, kau just bagi tahu partner kau time tu kau tak okay. Kan? Betul. And tapi kau jangan pendam benda tu. Macam kau overthinking pasal partner kau, kau jangan pendam benda tu. Kau kena bagi tahu. Tapi that time kan kau rasa macam tak okay. Kau bagi tahu tak okay. And bila kau dah okay nanti, bila kau dah okay nanti, kau luahlah dekat dia. Macam tu. Kau cari masa yang sesuai. Tapi kau kena bagi tahu yang kau tak okay. Sebab bila macam orang pendam ni kan, bila contohnya macam aku pendam daripada partner aku yang macam aku overthinking pasal dia ke apa, aku jadi lain tau. Perangai aku jadi lain. And dia rasa macam bila text ke ataupun call ke macam
dia ni kenapa dia ni kenapa macam tak nak je layan aku ke apa. Tapi dia tak Mhm. tahu aku tak okey. Faham tak? Nanti dekat situ macam itulah aku cakap communication tu penting lah. Yalah. Kalau kau rasa kau tak okey, kau bagi tahu tak okey Hmm. and kau ataupun kau nak me time ke kan. Kau nak masa sendiri, kau beritahu dia. Ah, Faham? jangan jadi macam jangan jadi partner yang tak matang, yang macam kau nak 24 hours text, call kan. Wish. Kau Started jangan life. jadi tak matang macam tu, yang macam always kena keep update macam, Betul lah tu. "I tengah makan ni, I tengah ni." Tengah Tak berak perlu. ni apa semua. Tak perlu. Tak Tak perlu. perlu. Tak Tak perlu. perlu. Macam Okey. sebagai tu macam, "Okay, hari ni I buat ni, maybe I busy sikit. So later I free, kalau nak call ke, text ke, Ah, baru text." faham. So macam kau Tolak jangan ansur lah. bertolak ansur lah. Faham? Kau jangan masukkan love life kau dalam life kau Sendiri. life kau Ah, sendiri. faham? So nanti itulah puncanya orang kata macam not healthy relationship, macam toxic Hmm. relationship. Aku rasa communication lah. Kalau communication kau Communication. silap, aku rasa benda tu akan jadi macam Effect. effect dekat kau punya relationship lah. And Hmm. bila kau dah in relationship ni, kau komitmen tu penting lah kan. Komitmen macam Betul. kau nak bagi partner kau macam nak attention ke apa ke. Tapi sometimes kau kena ada diri kau sendiri juga. Kau kena ada masa untuk diri kau sendiri. Betul. Ah, Kau pandailah bahagikan masa kan. Macam dengan partner kau, dengan life kau, dengan member kau, dengan family kau. Paling penting dengan family lah. Bila kau dah in relationship ni, kau jangan lupa family pula. Sebab partner ni macam dengan partner ni pun kita kenal dia sekejap je. Kalau Hmm. nak dibandingkan dengan family kita yang dah membesarkan kita ni, kau jangan pentingkan partner kau dengan family kau, dengan member kau, dengan kerja-kerja kau. Sebab partner ni baru kenal kau sekejap je. Kalau partner kau cakap dia kenal kau, sebenarnya dia tak kenal kau. Sebab kalau dia tahu pasal kau sekalipun, dia tak hidup dengan kau. Dia tak hidup, Dia dia tak tidur sekatil dengan kau. Dia tak makan faham? sama-sama dengan kau. Macam bila jumpa je baru kau makan. Bukan hari-hari kau makan dengan dia. Bukan dia yang masakkan untuk kau ke apa ke. So macam kau kenal dia tu pun macam belum kenal lagi lah orang kata. Yes. Ah, Betul. So pandailah membahagikan masa kau So, tu apa untuk stay healthy. kalau korang macam so kalau macam korang nak tanya aku ke apa-apa, apa pasal love ni aku tak ada sebab aku memang apa orang panggil bujang lah, bujang. Bujang. Bujang, Bujang. bujang. So kalau korang nak tanya aku tips-tips, aku memang tak ada lah. Itu je lah. Tapi bagi aku tips dia, kau as a partner kau kena bersabar, jangan buat keputusan terburu-buru, jangan bagi janji-janji manis dekat partner kau. Jangan jadi buaya sangat. Macam Jangan jadi baik. I sayang you seorang je. Eh, Aku rasa nak bercarut je. klik. Jangan bagi ayat buaya. Aha. Lepas tu sometimes you need to have your me time. Untuk masa untuk diri kau sendiri. Betul. Buat hobi kau. Jangan tinggalkan hobi kau Sebab partner. sebab partner. Yes. And macam jadilah partner yang matang and keep relationship tu healthy and paling penting sekali learn from each other lah. Learn from each other untuk kebaikan kau diri sendiri. Sebab tu mula-mula aku cakap apa yang aku cakap tadi lupa dah. Relationship ni macam kau belajar. Yeah. Kau belajar. Setiap orang yang kau jumpa tu sebenarnya Tuhan nak kau belajar.
So learn from each other. Faham? Benda yang buruk janganlah ikut. Kalau macam benda Betul? yang baik yang boleh membantu diri kau, Hmm. kau macam A- apply lah Ambil dekat lah. diri kau. Ambil Yes. lah dekat diri Betul. kau. So yang paling penting adalah learn from each other lah. Learn from each other. And kalau ada apa-apa jadi, kau just accept everything, move on. Aku tahu macam bila kita dah sayang orang ni macam susah lah kita nak lupakan. Yeah. Tapi sebenarnya bagi aku kalau macam benda tu dah tak jadi, memang susah nak lupa. Yang tinggal hanyalah memori dan parut di hati. Alamak. Wow. Ha. Lain macam lah. Aku kalau cerita Baik bab dengan aku. cinta ni, Hai. tapi kita as a human kena terima benda tu. Yeah. Itu adalah proses. Proses kau, proses kehidupan kau Mengenali dunia. untuk mengenali dunia. Yeah. So itu dia. Kalau nak cerita pasal love life, itulah yang aku boleh share dekat korang. Yang aku boleh share mana yang dengar ni. Aku tak tahulah benda ni membantu ke tak. Tapi from my point of view, itulah dia. How I define love, how I keep my relationship lama, orang kata macam bertahan sampai sekarang ni. Sebab sebelum-sebelum ni aku adalah seorang yang suka pendam, aku macam overthinking, aku tak bagi tahu, aku tak bincang. Semua tu aku belajar yang okey. Bila kau dah break, bila kau dah break off, kau rasa partner kau salah, tapi cuba kau tengok diri kau balik. Yes. Cuba kau tengok Refleksi diri sendiri. Kau cermin diri kau balik. Kau masuk toilet, kau tengok diri kau, kau tengok kat cermin tu apa sebenarnya, apa. Sebab Apa hidup ni silap jangan apa silapnya. Sebab dalam hidup ni jangan salahkan orang. Sebelum kau salahkan orang, tak kisahlah ini macam dia bukan in relationship je ke apa, bukanlah. Dia Untuk more your life general. more general lah macam untuk member kau ke apa ke, kau just ingat bila kau nak salahkan someone tu, kau kena tengok diri kau dulu. Sebelum kau judge orang. Sebelum kau menjatuhkan hukuman dekat orang-orang di luar sana, kau tengok diri kau dulu. Kau ni baik ke apa ke? Kau tengok dulu apa silap kau. Kau ingat balik apa yang kau buat. So bagi aku itulah. Yang penting adalah diri sendiri tu sendirilah. Diri sendiri kau. Diri kau tu penting. Apa yang aku boleh cakap, kalau kau nak in relationship, sebelum kau sayang orang, kau sayang diri sendiri dulu. Kau fikir diri kau dulu. Kalau kau rasa kau dah cukup kuat untuk buat benda-benda ni, just go je lah. Sebab benda ni macam bagi aku adalah salah satu risiko lah, yang boleh mengganggu hidup kau, yang boleh mengganggu kerja kau. Tapi kalau kau pandai manage benda ni, tak ada masalah kot bagi aku. Okey lah. Yes. Tak ada masalah. Faham. Itu dah dia. Itulah kalau korang nak dengar pasal love life ni, itulah yang aku boleh cakap. Alright. So, itulah dia. Yeah. So, okay. Aku nak cerita pun tak ada. Aku tak ada point nak cerita sebab aku bujang. So, aku rasa next punya topik aku rasa kan hari tu pernah buat question kan. So ada orang tanya macam how to stay macam mana? Stay macam mana? How to stay positive. Positif. How to stay positive. Bukan positif COVID-19, bukan. Bukan positif COVID-19, tapi how to stay positive mentally. Yeah, MCO. Mentally and physically masa MCO. Ada yang orang nak dengar. Ada yang dengar. So mungkin orang nak pendapat aku lah. How to stay positive. Okay, so mungkin kau boleh cerita macam mana. Mungkin kau ada kaedah kau ke untuk stay positive time MCO ni? Ada. Sebenarnya sebab aku adalah seorang student and aku dah 2 sem
online class. Kau tahu, Betul. mental aku koyak kau tahu. Dah 2 sem. 2 sem tu kira setahun dah Dah setahun dah, ODL. dan tahun ni adalah masuk tahun kedua di mana kita masih lagi ODL kan. Ha, So sebenarnya mental aku sendiri pun koyak kan. betul. Tapi Aku pun aku try tapi to keep positive. yes. Bak kata kau tadi kena keep, moving and trying lah. Kena keep Ah, moving and trying lah. So macam how to stay positive masa MCO ni, macam apa yang aku buat adalah hmm. aku tukar mindset aku, Mhm. stay je positif, Mhm. just kalau ODL pun ODL je, buat Mhm. mana yang termampu. So apa yang aku buat untuk stay positif ni adalah aku cuba benda-benda baru. Salah satunya macam Seperti cari hobi baru. Contohnya macam aku sendiri mhm. sekarang dah start baca buku. Aha. Sebab sebelum ni aku tak pernah baca buku, aku tak pernah baca buku. So aku nak try baca buku. Aku cari hobi baru. Macam kalau aku rasa bosan-bosan tak ada nak buat apa, aku baca buku. Macam aku Hmm. beli buku dan aku bacalah. And macam kalau korang kalau nak cari hobi baru, tak kisah, banyak benda yang boleh buat dekat Ya, rumah. betul. Lain daripada kau keluar kan, macam kau duduk rumah, macam kau boleh je nak start baking ke kan. Hmm. Macam kalau kita tahu MCO first hari tu, PKP first hari tu, orang Hmm. ramai buat macam dalgona coffee kan. Ha. Kau boleh try benda tu. Kau just boleh explore dalam bidang masakan pula ke. Macam kau bosan-bosan kat rumah, kau tak ada orang buat apa. Ya tu. Sebab kau duduk rumah je, macam kau tak ada live langsung. So baik kau cari hobi Hmm. baru. Tak kisahlah baking ke, cooking ke, macam-macam. Baca Hmm. buku, main game, explore dunia digital ke ataupun benda-benda yang boleh buat dekat rumah. Macam Hmm. kau dekor rumah kau beli barang-barang dekat Shopee, kau dapat barang tu kau Hmm. dekor bilik kau. Itu pun boleh juga Boleh jadi salah jadi juga. satu hobi baru kau untuk Ya, stay betul. positif kau. Kau hias Betul. kau hias bilik kau. So kau suka dengan dekor kau tu, kau boleh Hmm. jadi tenang. Faham tak? Hmm. Jadi Ah, macam mungkin so lebih bersemangat ke kan? lebih lebih bersemangat ke untuk ODL. Macam Ya. aku sendiri pun macam aku beli setup untuk ODL Ya. supaya rasa lagi bersemangat nak ODL ni. Semangat lah. Macam Betul aku betul. beli keyboard, aku beli pad, aku Sama-sama. buat macam-macam untuk Ya. set up aku punya ni. Ya. So next maybe korang boleh start workout kat rumah ke. Macam kita tahu trend sekarang ni workout kat rumah untuk kau stay keep healthy. Keep Mhm. healthy walaupun duduk rumah Mhm. and kau cubalah. Macam aku sendiri pun aku start jogging, tapi jogging just dekat-dekat rumah lah kan. Dekat Mhm. kawasan rumah kau je. Tak payah pergi jauh-jauh. Dekat rumah ataupun dalam rumah sendiri kau pun kau boleh buat routine workout. Kan kau tengok je YouTube Ya. tu, kau explore je, kau boleh buat benda tu dalam bilik kau pun kau boleh buat workout tu. So itu adalah salah satu macam orang kata stay positif lah masa MCO ni. Betul. Bukan mental je, tapi fizikal kau sendiri pun Ha. dia macam okey, dia macam sihat. Tak adalah kau tidur je. Tapi aku pun sendiri pun macam susah Sama. juga nak buat workout tu kan. Tapi Ha. sometimes ada je makan tidur macam tak ada life kan. Tapi macam how to kau nak keep positif, aku rasa salah benda tu pun boleh buatkan kau jadi positif lah Mhm. masa MCO ni. Faham? And kalau kau adalah student, kau kena pandai manage kot. Pandai manage life kau as a student dekat Hmm. rumah and sebagai anak dekat rumah. Kalau kau duduk dengan family lah, Yalah. kau kena manage. Sebab macam kita tahu, macam family kita of course lah, Mal, turun bawah jap. Tolong mama ni apa semua ni. Tolong ini. Tapi kita tengok ODL. Tapi benda tu pun boleh menjadi salah satu mental health kau juga ni kan masa MCO ni. Macam kau dah lah ODL, stress ODL. Lepas tu macam kau punya family pula macam suruh buat tu, suruh buat ni, tolong tu, tolong ni. Bukan tak nak tolong.
bukan tak nak tolong, tapi macam kita tengah Kena ODL. busy. So macam benda tu kalau kau pandai manage benda tu, insya-Allah lah kau macam mental kau still terjaga lagi lah. Mental kau still terjaga lagi. And kalau korang duduk rumah, macam korang boleh je nak share-share dengan kawan. Kalau macam aku sendiri pun macam buat Google Meet dengan kawan-kawan. Sebab kita tak boleh jumpa kawan-kawan. Kawan-kawan aku semua jauh-jauh. So macam how I communicate with my friends right now adalah secara virtual. Kan? Yes. Sebab kau dah ada handphone, kau ada laptop. Kalau kau tak ada laptop, of course kau ada handphone. So dari situ macam kau boleh je try Discord dengan member kau. Discord pun macam banyak membantu aku lah. Yes. Untuk aku sembang dengan kawan-kawan aku ke apa-apa ke, macam nak cakap something ke, kan. Macam dah lama tak jumpa kawan kau jumpa secara virtual. Boleh juga. So tak adalah macam kau terperap je dalam bilik tak ada buat apa, termenung, tengok dinding apa Betul semua. lah tu. Tengok macam mana lah hidup aku ni nanti kan, MCO tak ada buat apa. So maybe kau boleh macam share pendapat kau ataupun belajar something dari kawan kau melalui virtual ke, ataupun kau boleh je explore YouTube, tengok benda-benda baru, benda-benda yang kau boleh belajar. So benda-benda tu pun boleh membantu kau untuk stay positif masa MCO ni. So senang cerita orang cakap macam penuhkan life kau kat rumah ni, kan, supaya kau distract dengan benda-benda yang tak Mengganggu sepatutnya mental. lah. Yes, betul-betul. Yang boleh mengganggu mental kau. So dekat rumah ni pun kau janganlah terlalu distract dengan media sosial. Sebab sometimes macam kalau kita scroll Twitter sekarang pun macam Betul pun ya. orang kata Macam boleh mengganggu mental health kau lah. Ya tu. Macam bergaduh apa semua tu. Benda-benda tu kau cuba elakkan. Macam kalau kau scroll Twitter ke, kau scroll Instagram ke, kau just cari benda-benda yang positif je yang boleh membantu kau. And improve yourself to be better lah dekat rumah ni. Macam Faham? kita tahu kan, macam MCO ni pun boleh membantu kita lah untuk jadi lagi better, lagi better, kan. Apa kekurangan untuk diri. MCO ni juga aku pandang positif lah dekat MCO ni. Ada benda yang negatif, kan, pasal MCO ni. Tapi sebenarnya dalam negatif tu ada positifnya kita duduk rumah ni. Macam kita boleh spend time dengan family, spend time dengan diri sendiri. Macam kau boleh tengok Netflix ke apa ke, ataupun belajar something untuk improve yourself to be better, kan. At least after MCO ni kau dah ada benda baru, skill baru, pengetahuan baru. So itu je lah aku rasa kalau orang tanya aku how to stay positive masa MCO ni. Just stay positive your mindset lah. Paling penting mindset kau kena tukar, and kau buat je apa yang macam aku cakap tadi, kan. Cari hobi baru ke, kan. Macam benda-benda yang aku cakap tadi tu lah, poin-poin aku tadi tu. So itulah how to stay positive bagi aku lah. Kalau korang ada cara korang tersendiri untuk stay positif, korang ikut je lah cara korang. Betul-betul. So kalau macam pesanan aku untuk semua pendengar ni, stay positif, stay at home, stay safe. Itu je. Wow, 3 stay. Simple je. Simple. 3S. 3S. Macam 3R. Di campaign untuk mental health. Wow. Tiba. Okay. So kalau macam aku, actually aku pun sama juga macam Mal, lebih kurang je. Macam Mal pun dah start membaca, aku pun ada gak macam start membaca, tapi Mal membaca buku fizikal, aku membaca buku digital macam tu. Tapi sama je. Lepas tu macam cakap juga aku dengan Mal macam kita orang macam set up kan, macam beli barang-barang untuk menambahkan semangat kita orang untuk ODL, sebab dah 2 sem kot kita orang ODL, so macam dah tak ada semangat dah sebenarnya. Dan macam
di apa, dah macam telur di ujung tanduk. Tapi yes, kita orang still lagi mencuba Aduh. untuk mencari semangat ODL. Hopefully sem 4 dan sem 5 ni tak ODL lah. Very hopefully sebab dah tak sanggup dah sebenarnya nak ODL ni. Dah tak sanggup dah. Ah, mental Dah pun penat. dah tak boleh nak stay positif lama sangat, tak boleh kak. Tak boleh sebab dah setahun Ah, dah positif. So ah. aku Dia ada rasa positif pun ada limit kak. ah, Ni kalau betul. stay macam ni kan ada yang kena penumbuk lagi. Bahaya, Ah, bahaya. Okay. So, ada apa-apa lagi ke, Mal? aku Nak rasa tak tambah ada apa-apa kot. ada apa dah? Sekarang pun dah cukup, aku rasa dah lebih sejam kot. Aku Ah, pun rasa macam kita santai, tenang-tenang, santai lah. macam mungkin dah Ah, lebih sejam. episod kali ni rasa macam banyak benda sebenarnya boleh share. Walaupun tajuk tu general, Aha. tapi banyak benda sebenarnya boleh share. Hmm. Tapi bila kalau korang dengar ni, Mhm. korang janganlah ikut 100% sebab benda ni Ah, pandangan aku je, kan. mungkin mungkin ada benda yang tak boleh di-apply dekat korang yang sedang mendengar ni kan mungkin. Ah, Ah, mungkin. Mungkin korang korang tak boleh adapt dengan cara aku, ah, maybe ada benda yang korang boleh adapt, korang ambil. ah. Maybe boleh membantu. Kalau tak membantu, tak apalah, kan. Yeah, betul-betul. Just ignore je lah apa aku cakap ni. Ini Itu ada. again ni disclaimer that this is our own personal opinion. Ah, Okay? Alright. so So, itulah. Aku rasa itu je so kot. itu saja untuk Ah, episod kali ini. mhm. Okay, so aku rasa itu saja untuk episod kali ini. Terima kasih sekali lagi kerana sudi mendengar episod podcast kita orang hari ini. Segala cadangan dan pandangan korang boleh direct DM IG podcast kita orang ataupun korang boleh DM Mal ataupun aku sendiri, you know, Mhm, untuk apa, untuk bagi korang punya cadangan dan pandangan lah. Betul tak? mhm. So, Betul? yang sedang juga yang mendengar di YouTube, korang juga boleh bagi komen cadangan dan pandangan korang dekat komen di bawah. Dan Mhm, juga seperti biasa, bagi yang mendengar podcast kita orang ni dekat Spotify dan juga Apple Podcast, jangan lupa follow and subscribe and share. Dan kepada yang mendengar di YouTube, saya tidak lupa juga dekat anda, jangan lupa subscribe, like and share podcast kita orang ni. Alright? So, apa-apa update, kita orang akan update dekat IG podcast kita orang iaitu TWNM Podcast. Alright? So, itu saja daripada saya, Ahmad Wazin. dan Ikaman Chris. Sekali lagi, aku nak shout out dekat kita punya production sekarang. Kita dah ada Yes, production mah sekarang. dah ada team, Okey, dah ada kepada team. team kepada Hakim Ha, Nahar dengan ha, Khalis Azri dengan yes. yang tolong aku buat sound intro outro, Alif Haikal. Shout out Yes, juga dekat diorang sebab yes. tolong kita Mhm, untuk buat benda ni, buat podcast ni supaya lagi proper dari minggu ke minggu, dari episod ke episod. So, mhm. thank you guys Thank you and so much. thank you juga kepada yang dah mendengar. Yang aku rasa Yes. dekat Spotify untuk episod 0 dah lebih 100 lah kot orang Mhm, download kan. mhm. Ah, so Banyak. aku harap Thank you korang support. korang keep sharing lah apa Yes. kita orang punya podcast ni kan. Support Okay. lokal lah orang kata, support Support lokal. local, support Support podcaster lokal. Malaysia. Support podcaster Itu. Malaysia. Hai. Ah, korang Uh, bosan-bosan MCO ni, korang ha, boleh dengar podcast kita orang ni. sambil-sambil. Yes, betul. Ada juga benda yang korang boleh belajar. Mungkin kita Ah, orang akan apa, lebih ni lah, betul tak? lebih lebih Apa, kalau korang ada suggest apa-apa ke, ah, boleh je DM kita aku. orang politikan topik juga dalam podcast. Kita orang akan cakap, kita orang akan mempertengahkan suara-suara netizen. Ih, Gitu. netizen. Wow. Okay, so itu saja untuk episod kali ini. Jumpa lagi di next episode. Bye.